Hello guys, welcome to Pijan Sana. Okay, so cuba kau bayangkan dekat dalam cerita SpongeBob. Okay, kau kenalan cerita SpongeBob. Dan dekat cerita SpongeBob tu dia ada some tapak Sulaiman yang bernama Patrick yang berwarna pink. Okay, Patrick ni kelakar. Dia ni jenis yang some bodoh-bodoh gitu kan. Tapi cuba kau bayangkan apa yang akan jadi kalau Patrick ni dia mengganas. Dia tadi besar dan dia tadi mengganas gila lah macam tu lah. Dia akan dia akan conquer dunia. Patrick yang bodoh-bodoh macam tu kan, yang kau rasa macam bangang-bangang macam tu kan, dia conquer dunia. Kau rasa apa yang akan jadi? Bayangkan. Okay, dan untuk hari ni aku nak cakapkan tentang cerita Suicide Squad 2 yang keluar pada 28 Julai 2021 yang diriliskan oleh Warner Bros Pictures. Okay, so untuk Suicide Squad 2 ni, dia ni tak ada dah bersambung sangat dengan Suicide Squad yang pertama. Dan Suicide Squad yang pertama tu kau sendiri pun faham kan macam mana cerita dia. Yang dia ambil Harley Quinn, lepas tu dia ambil Captain Boomerang, lepas tu dia ambil Deadshot, dia ambil King Shark. Tapi kat dalam cerita Suicide Squad 2 ni, yang ada hanyalah Harley Quinn, Captain Boomerang dan juga King Shark. Dan yang lain tu semuanya adalah villains yang baru, penjahat-penjahat yang berbahaya yang baru. Okey, dan dekat dalam movie ni, antara pelakon-pelakon yang kita boleh kenal dan antara pelakon-pelakon yang memainkan watak dia adalah John Cena, iaitu sebagai Peacemaker. Peacemaker ni, dia ni memiliki kelebihan seperti seorang askar. Apa je yang ada kat tangan dia, semuanya boleh berubah menjadi senjata yang tajam dan senjata yang mematikan. Apa-apa je yang dia pegang. Contohnya misal kalau dia pegang rantai sekali pun, rantai tu boleh tusuk dekat dada dan dia boleh bunuh orang tu. Dia boleh ubah apa-apa je daripada apa-apa lah. Kalau makanan pun mungkin dia boleh ubah untuk menjadi senjata dan bunuh orang tu. Nampak tangan dia memang kuat lah. Tapi dia ni diberikan nama sebagai Peacemaker sebab dia ni jenis yang suka membunuh. Dan dia akan membunuh sesiapa je, tak kisahlah budak-budak ke, perempuan ke, lelaki ke, asalkan dia dapat keamanan yang dia sendiri nak. So lebih kurang sang gila lah. Okay, dan yang seterusnya adalah Margot Robbie, iaitu sebagai Harley Quinn. Okay, siapa je yang tak kenal Harley Quinn kan? Harley Quinn ni, dia ni adalah seorang perempuan psikopat yang gila. Dan dia ni juga adalah kekasih kepada Joker. Cuma kat dalam Suicide Squad 2 ni tak ada Joker tau, sebab Joker tak ada kaitan pun dalam cerita Suicide Squad ni sebenar. So dia memang tak ada lah dalam cerita ni. Dan yang kita sendiri pun tahu kan, yang Harley Quinn ni, dia ni lebih kuat dan dia ni lebih pandai berlawan daripada Joker. Dan sebab tu lah dia ni memang hebat gila lah kat dalam Suicide Squad kan. Okay, dan yang seterusnya adalah Sylvester Stallone, iaitu sebagai King Shark. Idris Elba, iaitu sebagai Bloodsport. Dan juga David Dastmalchian, iaitu sebagai Polka Dot Man. Okey, tadi aku dah tersebut tiga-tiga tanpa aku memberitahu apa dia punya kelebihan. Okey, yang Bloodsport aku tak beritahu dia punya kelebihan sebab dia punya kelebihan sama je macam Peacemaker, iaitu dia ni dulu ni adalah seorang askar yang suka membunuh, yang dah dilatih oleh ayah dia untuk nak membunuh sejak daripada kecil. So dia ni sama je macam Peacemaker sebenarnya. Kelebihan dia sama macam Peacemaker. Dan untuk yang King Shark pula, kita sendiri tahulah yang King Shark ni, dia ni adalah ikan jerung jadian lah, macam tu lah lebih kurang, yang suka untuk nak memakan daging manusia. Dan yang seterusnya adalah Polka Dot Man, iaitu Polka Dot Man ni, dia ni adalah seorang yang memiliki kelebihan untuk nak membaling polka dot. Dia ni boleh baling polka dot macam titik-titik O ni, dia boleh baling. Dan dia dapat kuasa yang merepek ni daripada mak dia, sebab mak dia ni nak sangat yang dia ni jadi superhero kan. So dia pun
dapatlah kuasa ni, kuasa yang sangat merepek. Tapi Polkadot dia ni memang sangat berbahaya, sebab sesiapa je yang kena dia punya Polkadot ni akan mati. Sebab dia punya Polkadot ni adalah macam bom lah sebenarnya, cuma dia bentuk Polkadot tu je sebenar. Okey, dan pada awal movie ni kita akan nampak si Bloodsport. Dia ni ada kat dalam satu penjara tau, dan dia ni sedang sibuk-sibuk membersihkan penjara. Dan tiba-tiba waktu dia tengah bersihkan penjara tu, yang si perempuan gila tu, dia pun datang lah dekat dalam penjara tu, dan dia pun cakap lah, Bloodsport, seorang pembunuh yang sangat berbahaya yang pernah memasukkan Superman ke dalam ICU sebab menembak dia dengan menggunakan peluru kryptonite. Wow, dan aku rasa pun sumpah dah, aku rasa yang si Bloodsport ni dia memang hebat gila tau. Yelah, sebab Superman kan ada kuasa kekuatan, ada kuasa tembak laser, ada kuasa yang pantas. Tapi Bloodsport ni boleh lawan dengan Superman yang hebat tu dengan menembak dia, dengan menggunakan senapan kryptonite, peluru kryptonite. Apa? Itu kalau dia lawan dengan Batman pun aku rasa Batman kalah. Batman dengan Superman bukan sama kuat ke kan? Lupa. Okey, so berbalik pada tadi. Lepas tu yang waktu yang si perempuan gila tu dia cakap dekat Bloodsport ni sama ada dia nak join ataupun tak. Dan Bloodsport ni dia cakap yang dia tak nak join. Walau masa mana pun saya dia takkan join. Lepas tu yang si perempuan gila ni pun cakap lah, Okay. Kenapa aku cakap dia ni perempuan gila? Sebab aku rasa dia ni perempuan yang tak ada perasaan. Dia ni perempuan yang dah lah dengan rambut gelinting kan. Dengan rambut gelinting, so tak ada perasaan. So dengan kulit hitam ni lagi, bapak so aku memang akan panggil dia perempuan gila lah. Malah aku nak sebut nama dia. Sebab aku tak tahu nama dia sebenarnya. Okay. So yang perempuan gila ni pun cakap lah, okay, kalau awak tak nak join, jadi akan ada satu cara yang boleh membuatkan awak join. Dan lepas tu dia cakap lah, ada someone yang nak jumpa dengan si Bloodsport ni. Dan Bloodsport ni pun dia pun pergilah kan, dia nak jumpa dengan orang yang nak jumpa dengan dia tu. Dan Bloodsport tengok itu adalah anak dia. Dan si Bloodsport ni dia tanya dekat anak dia, kenapa awak masuk penjara? Kenapa awak kena tahan? Lepas tu yang si anak dia ni pun cakap lah, saya kena tahan sebab mencuri. Lepas tu yang si Bloodsport ni pun dia pun cakap lah, awak mencuri apa? Asal si anak dia ni pun cakap, saya mencuri jam. Asal yang Bloodsport ni cakap, lain kali jangan nak mencuri benda yang bodoh macam tu. Lain kali kalau nak mencuri, panggil beberapa teman, tolong temankan, nanti dia orang boleh jadi pemerhati. Dia bukan nak nasihatkan anak dia supaya jangan mencuri tau. Dia nasihatkan anak dia supaya lebih pandai mencuri. Tak pernah aku jumpa ayah yang macam tu. Aduh. Lepas tu yang anak dia ni pun marah lah dekat si Bloodsport ni, sebab ajar dia yang bukannya nak larang dia supaya jangan mencuri kan, tapi lebih sokong lagi dia, lebih bagi motivasi. Masa dia ni pun gaduh lah. Lepas tu yang si Bloodsport ni jumpalah dengan perempuan gila. Lepas tu dia tanya, kenapa awak nak masukkan anak saya kat dalam penjara sedangkan dia hanya mencuri je? Lepas tu yang perempuan ni pun bukan dekat dalam penjara Zubana, tapi dekat dalam tempat yang paling berbahaya, dan dekat situlah yang paling ramai yang orang akan mati. Lepas tu yang si Bloodsport pun nak tak nak terpaksa lah join. Dan dia dijadikan sebagai kapten pasukan. Dan dekat sinilah yang si Bloodsport ni dia diperkenalkan dengan Peacemaker. Lepas tu dia diperkenalkan dengan Bloodsanel, iaitu Bloodsanel ni, dia ni adalah seorang wanita yang boleh mengawal tikus. Okey, kuasa dia ni memang agak melepek sebab dia ni boleh kawal tikus. Dia ni boleh bagi arahan dekat tikus untuk nak buat apa je yang dia nak suruh tikus tu buat. Tapi semelepek-lepek dia ni pun, dia ni lah adalah kuasa dia ni adalah yang paling kuat sekali antara semua ni. Dan kau akan tahu nanti sebab apa. Okey, dan yang seterusnya adalah yang si Polkadot Man ni.
Okey, dan waktu tu diorang ni diperintahkan untuk nak pergi menyelamatkan, bukan nak untuk pergi nak menyelamatkan, diorang ni diperintahkan untuk nak pergi menembunyikan rahsia yang dirahsiakan oleh negara Amerika. Iaitu negara Amerika ni, dia ni sama ada buat satu kajian tau. Negara Amerika ni, dia ni ada buat satu kajian untuk starfish. Okey, dan starfish ni, yes, dia adalah Patrick. Dan aku akan panggil dia Patrick sebab aku nampak dia ni sama macam Patrick. Okey, so kajian ni, dia ni diketuai oleh Tinker. Dan diorang ni pun buat satu eksperimen untuk starfish ni. Dan Suicide Squad ni dia diperintahkan untuk nak menembunyikan bukti lah yang negara Amerika yang buat eksperimen tu. Okey, dan kemudian dekat sini lah yang kita akan nampak yang si Suicide Squad ni semua, dia ni semua berlawan dengan starfish. Dan berlawan pada mula ni diorang ni gagal tau. Dan ya, nak dijadikan cerita, diorang pun menang. Okey, maaf. Kenapa aku tak ceritakan sepenuhnya? Kenapa aku tak ceritakan daripada awal sampai habis kan? Kenapa? Sebab benda ni dia agak susah sikit lah untuk aku nak ceritakan. Sebab dia ni banyak adegan-adegan yang lawan, dia ni banyak adegan-adegan yang aku susah nak cakap. Aduh, aku tak boleh nak cakap bro macam mana cerita. Sumpah aku tak boleh nak cakap. Dia macam susah gila lah untuk aku nak cakap. Dia, movie ni kau kena tengok sendiri macam tu lah, lebih kurang. Alah, relax lah, dekat Powergam masih ada. Kalau tak dekat Powergam pun cari je dekat mana-mana. Nanti ada lah. Tak apa, tak risau. Okey. Apalah aku ni. Okey, tapi aku memang tutur minta maaf lah sebab aku memang tak dapat nak ceritakan dia ni sepenuhnya. Sebab dekat dalam movie review ni pun aku akan bagi kau faham je. Tu je. Asalkan kau faham cerita ni dah. Walaupun aku tahu yang kau tak apa nak faham sangat, tapi kau memang wajib tengok movie ni supaya kau lebih faham. Okey, dan mana yang dah tengok movie ni, dia memang akan faham lah. Macam tu je lah. Okey, dan movie ni aku rasa dia ni memang best gila, memang seronok. Memang banyak lah adegan-adegan yang lawan, adegan-adegan yang kelakar. Lepas tu adegan-adegan yang bosan pun ada juga. Dan aku akan bagi movie ni 4 bintang. Sebab movie ni, dia ni ada bahagian-bahagian yang membosankan sikit. Sebab dia nak kena tunggu lama. Dan aku tak apa nak faham. Sikit je lah aku tak apa nak faham. Dan movie ni pun, dia ni pun memang tak banyak yang aku dapat ceritakan. Sebab movie ni, dia ni lebih susah untuk nak diceritakan sebenarnya. Okey lah, so itu je untuk hari ni. Aku harap korang enjoy dengan video ni. Dan see you in the next video. And Assalamualaikum.